Okay, Assalamualaikum. Ustaz, dengar tak suara saya? Dengar ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, kita tunggu jemaah yang lain. Okey, kepada siapa yang dah masuk, boleh readykanlah bacaan kita pada malam ni seperti biasa. Malam ni adalah malam yang minggu yang ke-12 yang kita dah buat untuk bacaan Yasin ni. Okay, jadi boleh prepare macam biasalah, surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk. Kalau siapa yang pakai Al-Quran, boleh tandalah siap-siap ya. Kita tunggu lagi 2 atau 3 minit lagi sebelum kita mula ya. Okay, so far clear ke suara Amir? Untuk yang baru masuk, boleh dengar ke? Okey, tetamu kita jemput khas daripada Ustazah Murshidah. Malam ni bacaan kita akan diiringi oleh Ustaz Muhammad Nasrul Arif. Okay, beliau adalah imam satu di Masjid Bandar Enstek. Okay, insyaAllah habis sahaja bacaan kita malam ni, ada sedikit tazkirah dengan tajuk Jadilah Hamba yang Bertafakur. Okay. Jadi kita nak tahulah juga kan apa maksud bertafakur dan macam mana ciri-ciri hamba yang bertafakur. Okay, kalau sebelum ni, minggu-minggu lepas sebelum ni, kita ada dengar pelbagai tazkirah macam mana 6 ciri-ciri nak jadi hamba yang bertakwa, macam mana nak buat bisnes kan, kita ni buat bisnes Shaklee ni, macam mana nak buat bisnes Shaklee mengikut syariat Islam. Jadi insyaAllah pada malam ni tajuk dia bagaimana
jadilah hamba yang bertafakur. Okay, InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Okay, kita sudah ada 7 orang semua. Okay, ready ya semua? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Okay. Ustaz boleh perkenalkan diri sikit Ustaz? Mungkin daripada bidang mana ke? Sebab kami ni kira kumpulan Syekhli sekali dengan Ustazah Mursyidah lah. Kira Ustazah Mursyidah ni dikira macam koordinator lah untuk aturkan ustaz-ustaz untuk bantu bacaan kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Ustaz lah ya. Walaupun baru hari pertama kita mengenali, tapi kita dianggap sebagai sahabat lah. Alhamdulillah, nama Ustaz seperti tertera di skrin, Nasrul Arif bin Ruslan. Sekarang ni bertugas di Masjid Bandar Estate Negeri Sembilan sebagai Imam Satu. Sahabat kepada Ustaz Redha. Oh, Ustaz Redha. Okey. Sebelum ni kita pernah jemput sebelum ni. Ya kan. Sahabat dia lah ni. Okey. Ustaz 28 tahun. Oh, muda lagi Ustaz. Oh. 8 tahun, merupakan graduan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. USIM. Okey. Mendapat pendidikan di USIM lah. Sekarang ni sambung master di USIM juga. Dalam masa yang sama berkhidmat sebagai imam di masjid. Imam Haji. Jadi Ustaz sambung master tu dalam bidang apa Ustaz? Saya ambil dakwah. Bidang dakwah. Oh, okey. Sebab adik ipar saya dia ambil dekat Kuala Terengganu tu? Uniza, dekat Uniza. Dia ambil dalam bidang tasawuf. Degree lah, baru degree lah. Okey, tanpa melengah masa, Ustazah Mursyidah ada kongsikan kan aturan untuk bacaan pada malam ni. Mostly yang join malam ni yang dah biasa join lah. Sebab ini adalah minggu yang ke-12. Inisiatif kami lah untuk kami buat setiap minggu. Sebab setiap satu minggu kita ada bacaan kata Al-Quran tu lah. Satu orang satu juzuk. Lepas tu next week kita move to next juzuk. Jadi kalau rasa macam nak dapat satu minggu, kita extend 2 minggu. Jadi sebenarnya nak istiqomah tu orang kata cabaran jugalah, especially untuk orang yang bekerja. Okey, tanpa melengah masa, saya semua ambil jemput semua ready untuk bacaan Yasin. Okey, ambil persilakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya Ustaz berasa beruntunglah dipanggil pada malam ni untuk sama-sama kita pada malam Jumaat ni meluang untuk bacaan Al-Quran kita. Jadi kita akan mulakan dengan bacaan surah Yasin. Kalau sahabat-sahabat Ustaz boleh buka muka surat 440 di dalam Quran ya. Jadi sebelum pada itu sama-sama kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Sebelum itu sama-sama kita niatkan. Tak betul-betul niat sebab bacaan Quran ni Allah Ta'ala dengar. Jadi tak apa-apa niat yang baik pun letak. Ya? Masing-masing ada niat yang baik. Teringat arwah mak ayah. Letakkan nama mereka apa semua. Mudah-mudahan bacaan kita ini dapat kebaikan kita bersama dan juga saudara-saudara kita di luar sana insya-Allah. Baik, kita akan mulakan dengan istighfar sebanyak 3 kali. Berselawat kepada Nabi sebanyak 3 kali, kemudian kita akan teruskan bacaan insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى هذه النيات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر وما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا مكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. Sadaqallahul azim. Okey, selesai sudah untuk surah Yasin. Okey, seterusnya kita nak ke 10 ayat terawal surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir 10 ayat Kahfi. Kalau buka Al-Quran muka surat 293. Okey. Bismillahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. الذي
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 ayat yang terakhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يسمعون أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, selesai untuk surah Al-Kahfi. Seterusnya kita ready untuk surah Al-Mulk. Kalau siapa buka Al-Quran, muka surat 562. Okay, Ustaz dipersilakan. Terusnya kita akan baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Okey, seterusnya kita pendengarkanlah bacaan doa untuk khatam Al-Quran lah daripada Ustaz. Silakan. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran-Mu, ya Allah. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran-Mu, ya Allah. Dan hapuskanlah dosa-dosa kejahatan kami dengan sebab kami membaca Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan dan ihsan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Wa minkum taqabbal ya karim. Okey, terima kasih Ustaz untuk bacaan lead bacaan pada malam ni. Okey, terima kasih semua. Okey, seterusnya agenda kita yang terakhir pada malam ni, kita nak dengar tazkirah daripada Ustaz bertajuk jadilah hamba yang bertafakur. Jadi kita nak tahulah juga kan apa maksud tafakur itu juga kan. Okey, silakan Ustaz. Saya ada baca komen dia kata tak ada suara. Jelas kan suara saya? Jelas. Mula-mula baca doa tadi dia tak berapa dengar. Lepas tu baru dia ada suara. Okeylah internet kot. Ya, saya mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita yang pertamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Taala takdirkan kita, Allah Taala izinkan kita, Allah Taala memberikan kedatangan kepada kita dapat kita duduk di dalam satu majlis yang sangat diraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rufun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat daripada segi kelebihan diri kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kita ni tidak ada apa-apa tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak merenung kekuatan kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita ni walaupun kita dah rasa kita kuat, tapi sebenarnya kekuatan kita itu bukan datangnya mutlak daripada 100% daripada diri kita.
tapi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kuat mana pun kita tu, Allah Taala datangkan kita dengan seekor semut yang kecil sahaja. Ya, kalau kena gigit semut ni tuan-tuan sekalian, rasanya tak boleh tidur. Ada orang tak boleh tidur, kena gigit semut. Ustaz baru ni tersalah tidur. Tersalah tidur, jadi leher ni tak boleh nak paling secara sempurna. Salah tidur baru kita dah rasa dah Allah kerdilnya rasa kekuatan kita, kurangnya rasa kekuatan kita. Jadi sebenarnya datangnya kita pada majlis ini bukan sebabkan kekuatan kita, datangnya daripada kita pada majlis ini, kita kena tahu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pada awal tadi rasa saya nak datang majlis pada hari ini yang dianjurkan oleh saudara Amir contohnya kan. Betul. Tapi ada yang tak berkesempatan. Allah Taala berikan halangan, Allah Taala berikan ujian tak. Jadi kita pada hari ini dapat hadir, Ustaz nak menyeru kepada diri Ustaz maupun kepada tuan-tuan sekalian untuk kita pertama alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah ini Allah Taala buka banyak lagi ruang kepada kita untuk kita melakukan kebaikan dan amal soleh. InsyaAllah pada hari ini dalam sekitar 15 hingga 20 minit, sekitar 10 jam 10, yang Ustaz akan bercerita tentang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala bertafakur, yang bertafakur. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Ustaz bawa tajuk ini untuk kita sama-sama muhasabah diri kita bersama? Kerana ramai di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan akal fikiran untuk bertafakur. Tidak menggunakan akal fikiran yang Allah Ta'ala melebihkan kita daripada haiwan, daripada tumbuhan, daripada segala makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala beri lebih kepada anak Adam ini, iaitu Allah Ta'ala beri akal fikiran yang waras, yang boleh membezakan di antara perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Beza kita dengan haiwan, tuan-tuan sekalian, kalau kita keluar daripada rumah, kita kena pakai baju, kita kena tutup aurat. Tapi haiwan itu, tuan-tuan sekalian, dia tidak ada akal. Dia tak boleh fikir. Dia keluarlah telanjang. Orang kata, tidak ada pakaian macam tu. Beza kita dengan perkara-perkara yang lain, Allah Ta'ala berikan akal fikiran untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan? Untuk Allah Ta'ala beritahu kepada kita, supaya kita ni dapat membezakan di antara perkara baik dan perkara buruk. Kita baca dalam surah Al-Mulk tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk ayat yang kedua, Allah Ta'ala menerangkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini di antara konteks ayat yang supaya kita berfikir pada hari ini. Kenapa aku tiap-tiap malam Jumaat baca surah Al-Mulk? Ataupun ada orang, alhamdulillah konsisten, setiap malam dia baca surah Al-Mulk. Berhenti pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, Allah Ta'ala jadikan kematian, Allah Ta'ala jadikan kehidupan kepada kita supaya kita apa? Gunakan akal fikiran sebentar. Allah Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan supaya kita ni apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji di antara Nasrud, Amir, kemudian semua-semua yang ada pada malam ni. Siapa di antara kamu yang menggunakan akal fikiran kamu untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang soleh dan solehah? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita kalau orang beza kita dengan orang yang tidak bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat kehidupan yang tuan-tuan dan puan-puan tidak berubah. Allah Ta'ala datangkan COVID contohnya. Allah Ta'ala datangkan ribut petir contohnya. Allah Ta'ala datangkan apa-apa musibah contoh kepada dia. Kehidupan dia tidak berubah kepada Allah. Ini tanda orang tidak bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu yang berbunyi, وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, kata Allah Ta'ala. Tidak ada manfaat. Allah Ta'ala sebut, وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ, tidak ada manfaat ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala. Tidak ada kebaikan Allah Ta'ala datangkan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Allah Ta'ala datangkan COVID. Allah Ta'ala datangkan Allah Ta'ala datangkan kematian. Tidak ada manfaat Allah Ta'ala sebut. Kepada golongan, Allah Ta'ala sebut satu golongan saja. Siapakah golongan tersebut? An qaumin la yu'minun, kepada golongan yang tidak beriman kepada Allah.
Jadi jangan kita rasa hairan. Jangan kita rasa pelik, Ustaz. Kenapa jiran saya ni dah kena COVID, tak ada lagi pekerjaan. Dia ni Ustaz, dalam masa yang sama, tak ada nampak pun muka dia datang ke masjid. Bahkan kalau tiap-tiap kali Jumaat, jiran saya ni tidak ada pun nampak muka ni datang ke masjid. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Beza kita dengan dia, keimanan kita kepada Allah. Orang yang keimanan rendah kepada Allah, datanglah macam mana bentuk sekalipun, dia tidak beriman kepada Allah, tidak ada manfaat ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya datangkan satu contoh. Saya datangkan satu contoh pada tahun 1912. 1912 ni tahun yang Ustaz pun tak lahir, saudara Amir pun tak lahir, tuan-tuan dan puan-puan pun tak lahir lagi. Apa berlaku pada 1912? 1912 ni satu tarikh ataupun satu tahun keramat yang kita tahu berlakunya karamnya kapal Titanic. Kapal Titanic ni, orang kata sejarah kapal Titanic ni bukan satu cerita yang dongeng. Satu cerita yang benar. Satu cerita yang relatif. Ada orang buat scuba diving tuan-tuan sekalian ke bawah. Nampak bingkai kapal Titanic tersebut. Jadi apa berlaku dalam sejarah kapal Titanic ini? Pada tahun 1912, semua orang yang tak beriman pada waktu tersebut, orang kafir lah, kita ceritakan tentang orang kafir. Pada waktu tersebut, di mulut-mulut masyarakat, hebat Titanic. Titanic ni satu kapal yang sungguh canggih, boleh menampung ramai penumpang. Pada waktu tersebut, yang tidak ada negara lain, tidak ada kelompok golongan masyarakat yang lain boleh mencipta satu kapal yang sangat besar seperti mana Titanic. Jadi orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala ni sampai satu tahap keluar daripada mulut dia. Disebut apa tuan-tuan sekalian? Kata tidak ada satu Tuhan pun yang boleh menenggelamkan kapal tersebut. Dicabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata kapal yang dibina ni dia confident tidak akan karam pun. Sebabkan satu kapal yang sungguh canggih. Apa yang berlaku? Pada pelayaran yang pertama, bila mana satu pelayaran tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Kapal Titanic tersebut karam di lautan. Sebab kena bom ke? Tidak. Bukan sebab kena kumpulan tentera lain perang ke, tembak ke? Tidak. Tapi kerana terlanggar satu ketulan ais batu sahaja. Allah Ta'ala tak perlu hantar beribu-ribu pejuang Islam pada waktu itu. Allah Ta'ala hanya hantar seketul ais batu. Yang pada waktu ini kita memandang rendah pada ciptaan tersebut. Tapi Allah Ta'ala hantarkan karam kapal tersebut di dalam lautan. Apa yang kita dapat pada hari ini? Kita kena bertafakur. Allah Ta'ala dah letak pada tahun 1912 supaya aku ni bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada hujung rambut aku sampai hujung kaki aku ni tidak ada kekuatan sedikit mana pun. Kelebihan aku ni, aku tak ada kelebihan pun sebenarnya. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang pada hari ini minta maaf cakap, bila mana Allah sedikit kelebihan, dia rasa dia ni merupakan orang yang paling hebat. Dia merasakan dia orang paling kaya. Dia merasakan dia orang paling cantik. Dia merasakan dia orang paling cerdik. Bila mana Allah Ta'ala beri sedikit saja kelebihan. Sebab itu bila mana kita melihat sesuatu keajaiban yang Allah Ta'ala letakkan di depan mata kita, berhenti dahulu, stop dahulu. Apa yang kita kena buat? Kita jangan terlalu memuji lebih kepada manusia tersebut, bahkan kita kena kembalikan ini adalah kekuasaan, kehebatan Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Contoh saya beri, biasa orang pada waktu ni tuan-tuan sekalian, kalau orang dia anak, orang dia anak, mak ayah paling berdebar sekali pada tahun bila tuan-tuan sekalian. Pada umur anak dia 17 tahun. Itu mak ayah paling berdebar. Sebab apa? Sebab pada tahun tersebut anak dia ambil SPM. SPM ni satu, orang kata, satu peperiksaan yang boleh mak ayah tak boleh tidur kadang-kadang. Fikir anak aku boleh jawab ke tidak esok hari lah. Berlaku pada ustaz juga, berlaku pada keluarga ustaz juga. Bila mana datang dia result. Result ni. Ini satu momen yang paling mendebarkan. Ya, berita beritahu, TV beritahu, radio beritahu, esok pengumuman result SPM. Semua dah macam mana result anak aku ni. Ada orang Allah Ta'ala beri straight in.
Ada orang Allah Ta'ala duga dengan tidak cemerlang dalam SPM. Jadi mulalah bertanya-tanya saudara kita, makcik, pakcik suruh tanya. Anak awak dapat berapa? Contohnya Leha. Anak saya ni tak berapa sangatlah, dapat 5A. Ada orang tanya lagi, anak awak dapat berapa? Senyum, tuan-tuan sekalian. Senyum sampai ke telinga. Dia kata apa? Anak saya straight A. Anak saya straight A, dia kata. Orang mula pada waktu tu Allah Ta'ala dah menduga kepada kita. Ada orang kata, memang orang puji lah. Hebat anak awak, boleh straight A. Orang yang pada waktu itu sentiasa dibasahi dengan zikir, walaupun dia tak ada ilmu, tapi Ustaz yakin, sentiasa dibasahi dengan zikir, sentiasa baca ayat Quran, sentiasa buat kebaikan kepada Allah Ta'ala, sentiasa muhasabah diri kepada Allah Ta'ala, dia akan ada rasa, bang, ini rezeki dia. Saya tak ada apa-apa. Oh, ini rezeki dia. Alhamdulillah, syukur. Ada orang tuan-tuan sekalian, bila mana kurang elemen-elemen Islam dalam diri, dia cepat menatap, dia cepat bertakabur kepada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Anakku memang hebat. Tengoklah siapa bapak dia. Tengoklah siapa bapak dia, tengok siapa keturunan dia. Jadi pada waktu itu tuan-tuan dan puan sebenarnya kadang-kadang kalam tersebut, kata-kata tersebut kita anggap sebagai gurauan, tapi sebenarnya kalam tersebut boleh meletakkan satu titik hitam dalam hati kita. Kamu dah jadi orang yang takabur kepada Allah. Jadi langkah pertama nak menjadi orang bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama di dalam satu kitab, iaitu kitab yang bernama Nasahih Al-Ibad. Ulama menyatakan nak jadi orang yang bertafakur kepada Allah, jalan yang pertama, tafakkaru fi ayatillah. Bertafakur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Nak latih diri kita ni supaya kita, bila mana Allah Ta'ala berikan kepada kita ujian, berikan kepada kita nikmat, berikan kepada kita satu orang kata perkara yang di luar jangkaan kepada kita. Nak latih diri kita dan hati kita ni supaya kita ni tidak cepat melatah ataupun tidak cepat orang kata melafazkan kata-kata yang kita merendahkan Allah Ta'ala. Kita kena bertafakur kepada Allah. Jalan yang pertama, kita kena bertafakur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kenapa Ustaz saya kena bertafakur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala? Kata ulama tersebut dalam kitab tadi, yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Orang yang hari-hari belik baca Quran ni, dia tengok satu hari satu ayat, apa sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan pada dia. Orang ni tuan-tuan sekalian, tanpa dia sedar, dalam hati dia ni Allah Ta'ala letakkan satu sifat keimanan dan tauhidnya tinggi kepada Allah. Dia ada satu sesi dalam kehidupan dia, aku sibuk macam mana, aku kena tadabbur satu hari satu ayat. Dia akan cari. Orang macam ni tuan-tuan sekalian, kehidupan dia, kehidupan yang tinggi tauhid dan yakin kepada Allah. Datang musibah macam mana pun, dia tidak menyalahkan orang, dia tidak cepat melenting. Datang mana rezeki besar macam mana pun tuan-tuan sekalian, dia tidak cepat takabur, dia tidak sempat bangga diri, sebabkan dia tahu apa sebenarnya Allah Ta'ala sampaikan di dalam Quran. Jadi hari ini, Ustaz menyeru kepada diri Ustaz dan juga tuan-tuan dan puan sahabat Ustaz pada malam ini, cuba kita letakkan satu sesi dalam kehidupan kita, daripada bangun subuh sampai ke malam hari, carilah satu waktu yang lapang. Kita banyak masa dah, 24 jam Allah Ta'ala beri masa kepada kita. Cari 5 minit ke 10 minit, tadabbur satu ayat. Kita mula start ni, satu ayat dulu. Kalau dah dapat satu ayat, naik pula satu surah. Kalau dah dapat satu momentum satu surah, Ustaz, saya nak tadabbur satu hari 2 surah. Sampailah kita ni boleh orang kata apa? Boleh memahami seluruh Al-Quran, isi-isi Al-Quran. Jadi, hari ni cari dulu satu surah ataupun satu ayat. Bermula dengan surah pendek. Cari tuan-tuan sekalian. Contohnya, bila waktu kita lapang. Ada orang sebelum tidur. Sebelum tidur dia lapang. Sebelum tidur tu buka dulu Quran, cari terjemahan. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi saya tak faham bahasa Arab, Ustaz. Cari terjemahan. Sekarang banyak terjemahan bahasa Melayu. Buka contohnya. Allah Ta'ala, kita nak tadabbur tentang surah apa ni? Saya nak tadabbur surah Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr. Di bilik tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak beritahu tentang masa.
orang yang tak menggunakan masa adalah orang yang rugi. Tentang apa yang dirahmati oleh Allah, Ustaz teringat satu pesanan Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Ar-Rifa'i. Kata Nabi kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, khuzi zadaka minan fa inna safara ba'id." Wahai Abu Dzar, ambillah bekalan dengan cukup kerana perjalanan kita satu perjalanan yang sangat jauh. Apa maksud Nabi tersebut? Kata Nabi, wahai Abu Dzar, ambillah bekalan yang cukup di sini adalah buatlah ibadah yang sebanyak boleh. Bekalan di sini adalah ibadah kita, kebaikan kita. Kata Nabi, ambillah bekalan dengan secukupnya. Kerana nak bertemu dengan Allah, satu perjalanan yang sangat jauh. Yang kita tak tahu, kita tak boleh gambarkan macam mana nanti. Kehidupan kita di dalam alam barzakh, kehidupan kita di dalam alam kiamat. Tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kehidupan tersebut Allah Ta'ala dah boleh gambarkan dalam Quran. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, bila mana datangkan kematian, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Allah Ta'ala dah beritahu suasana dia. Ramai di antara hamba-Nya, bila mana Allah Ta'ala datangkan kematian, ramai di antara mereka kata apa kepada Allah? Qala rabbirji'un. Ya Allah, aku nak balik. Ini bukan kata Ustaz, ini kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tak, maknanya tidak meninggalkan kepada kita sendirian. Allah Ta'ala dah siap-siap dah pesanan kepada kita. Sebelum mati, samin dia. Suasana kematian macam ni lah. Iaitu ramanya mati nak balik ke dunia. Kenapa Ustaz nak balik ke dunia? Kerana Allah Ta'ala menerangkan kepada hamba-Nya dalam Quran, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Puncanya, bila mana dia hidup kat dunia, dia tak buat banyak amal kebaikan. Ini punca dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita, kita kena ada sesi bertafakur kepada Allah. Hari ini COVID dah datang. Bukan hari ini lah, dah masuk 2 tahun. Ya? Apa orang yang boleh dapat iktibar daripada COVID? Orang ada kadang-kadang golongan yang tak habis-habis. Dengar COVID, cerita pasal vaksin. Vaksin dengan anti-vaksinnya tak habis-habis. Ustaz pun divaksin, bukan Ustaz maksudnya. Bukan orang golongan anti-vaksin, Ustaz pun vaksin. Masuk Ustaz di sini, kadang ada orang bergaduh dengan pasal vaksin. Ada orang bergaduh tak boleh balik ke kampung. Ada orang bergaduh tak boleh masuk ke masjid. Ada orang bergaduh pasal contohnya tuan-tuan dan puan-puan solat jauh-jauh tak boleh dapat. Orang yang bertafakur dia tak pandang daripada sudut. Orang yang bertafakur dia akan tengok balik tuan-tuan dan puan-puan, diri aku ni macam mana. Allah Ta'ala dah tutup dah sikit-sikit peluang nak beribadah. Dulu boleh datang ke masjid, hari ni dah tak boleh datang. Betul. Tutup sebenarnya peluang-peluang kepada kita supaya kita dididik hawa nafsu kita. Dulu hari-hari menancung. Jangan cakaplah setiap bulan ni orang kata hari-hari dah ada plan. Minggu ni nak pergi Cameron, minggu depan Genting, minggu satu lagi Langkawi. Semua ada. Tapi bila datangnya COVID, Allah tak tutup semua pintu tersebut. Kita ni sedar, baiki diri dulu. Cari kelemahan. Apa kelemahan dia? Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Hari ni cari cepat-cepat baca Quran. Kenapa Ustaz suruh saya baca Quran sangat? Kerana dalam satu hadis, kata Nabi SAW, siapa baca Quran, Quran ni boleh jadi syafaat di dalam hari kiamat. Quran ni boleh jadi penyelamat diri kamu. Kadang-kadang kita melihat, ya betul Ustaz. Betul, ini kata Nabi. Quran yang kita tengok pada hari ini nampak macam satu mushaf yang biasa. Tapi Quran inilah yang akan melindungi kita daripada terkena azab kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu yang pertama, tafakur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan dapat satu jalan tauhid yang tinggi, yakin yang tinggi. InsyaAllah yang terakhir, jalan tafakur yang kedua, kata ulama dalam kitab tersebut, tafakkaru fi ni'matillah. Bertafakur kepada nikmat Allah. Kenapa aku kena bertafakur kepada nikmat Allah? Kata ulama tersebut, yatawalladu minha al-mahabbah wa syukru. Dalam masa yang sama akan datang
satu sifat dalam diri dan hati kamu, cinta pada Allah, syukur pada Allah. Tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita kalau kita rasa, Ustaz, saya ni hari-hari bersyukur pada Allah. Nanti dulu point ni kita kena semak balik. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bukan Ustaz sebut. Allah Ta'ala sebut, wa qalilum min ibadiyash syakur. Apa maksudnya? Sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Ini Allah Ta'ala sebut. Maknanya hamba Allah Ta'ala yang bersyukur tak ramai. Dan Ustaz, saya hari-hari sebut Alhamdulillah. Datang Imam Ibn Qayyim menerangkan sifat syukur yang sempurna ada 3. Sifat syukur yang sempurna ada 3. Yang pertama, kata Imam Qayyim, lafazkan daripada mulut kalimat Alhamdulillah. Ini semua orang boleh buat. Orang yang tak tinggal solat pun kalau kita suruh sebut Alhamdulillah, dia boleh sebut Alhamdulillah. Orang yang tak tutup aurat sebut Alhamdulillah, boleh sebut Alhamdulillah. Kadang-kadang makhraj dia tu lagi hebat daripada kita. Tapi adakah dia betul-betul syukur? Belum. Ciri yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim, nak jadi orang bersyukur, kena benarkan di dalam hati nikmat tersebut. Dalam hati. Benarkan di dalam hati. Maknanya apa? Ikhlaskan di dalam diri apa jua nikmat dugaan yang Allah Ta'ala. Apa yang dimuliakan oleh Allah. Nak benarkan dalam hati satu perkara yang sangat susah. Contoh, ya, ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan COVID-19. Yang banyak-banyak dah. Kalau kita tengok masjid, NGO, contohnya Ustaz Epiliu, ya, contohnya mana-mana, apa orang kata, Tompat ataupun menteri besar, tuan kerajaan, semua agihkan sumbangan. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan, dia ada satu sesi yang Allah Ta'ala uji kesyukuran kita. Datang Tok Imam, ketuk pintu kita. Bang, saya ada letak bantuan COVID. Kita tengok, satu kampik beras, adalah satu papan telur lah. Dengan barang-barang teh sikit lah. Terima kasih Tok Imam, bantu saya. 2 minggu lepas, MB datang. MB biasalah, bajet besar sikit. MB datang. Dia bagi makanan, beras tu 5 kampik. Banyak Banyak lah, contohlah kan. Dia beri lagi duit. Situ MB yang aktif. Jadi MB tu tanya, Akak, abang, sebelum ni ada dapat bantuan apa? Ada, masjid bagi. Tapi itulah Datuk, masjid beri saya 1 kampik je beras. Nampak? Bila dia membeza-bezakan nikmat, bila dia membanding-bandingkan nikmat, sebelum kamu belum cukup bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi golongan yang bersyukur kepada Allah dalam hatinya kena ikhlas. Ustaz, kenapa rumah saya dapat sikit, bantuan rumah sebelah dapat banyak? Jangan cerita. Sebenarnya ini Allah Ta'ala nak uji kepada kamu. Kamu ini bersyukur ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah yang terakhir, yang ketiga, bila mana golongan betul-betul sempurna sifat syukur, kata Imam Ibn Qayyim, mestilah dia membuktikan dengan anggota badan dia. Contohnya, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz, ada seorang jemaah COVID-19 stage 5. Orang kata dah kena koma. Sebelum tu dah kena video call dengan family. Doktor kata, abang cakaplah apa-apa sebabkan abang ni dah teruk lah. Ceritalah apa-apa dengan family. Kemungkinan lepas pada ni, abang kalau panjang umur, abang hidup. Tak panjang umur, abang tak hidup. Sambil tu dia menangis. Dia cerita depan Ustaz. Tuan-tuan dan puan dengar. Jaga anak elok, jaga mak ayah kita elok. Yang berilah harta-harta yang kita ada tu pada anak-anak kita saralah. Jadi tuan-tuan dan puan, 3 bulan koma. Ini masa mula COVID, tengah mengalah dulu. Vaksin tak ramai lagi orang ambil. Jadi lepas 3 bulan, Allah Ta'ala takdirkan hidupnya panjang. Since lepas pada itu, tuan-tuan dan puan, Masjid Ustaz ni semua menjadi saksi. Abang tersebut 4.30 pagi akan datang ke masjid. 4.30 pagi akan datang ke masjid. Dia kata apa? Ustaz, saya nak ubah diri saya nak buktikan saya syukur pada Allah dengan saya datangkan segala anggota badan saya mengabdikan diri kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, last kali jalan, tunjukkan dengan baca indera kita.
Kalau kita bersyukur dengan nyawa kita yang dulu pernah Allah Ta'ala uji dengan nyawa, gunakan betul-betul nyawa kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur pada hari ini dengan harta kita. Dulu Ustaz saya susah, hari ini saya senang. Kalau dalam bersyukur kita, berikan hati kita ke jalan Allah. Infakkan, dermakan hati kita ke jalan Allah. Kerana setiap perkara kita itu, Allah Ta'ala akan menilai. Dulu kamu susah, kamu mengadu kepada aku. Sekarang kamu senang, apa yang kamu buat? Kamu lupakan aku. Ini kita tak nak pun, tak nak perempuan. Dan kita jangan sebut pada kita dengan Allah. Kita sebut dengan manusia lah. Kita tolonglah masa susah. Kadang ya, orang tu ingat kita. Tapi kadang-kadang orang bila dia senang, dia lupa pada kita. Apa perasaan kita? Sedih. Kadang ada rasa marah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemurah, yang maha mengasihani, beri kita macam-macam nikmat. Jangan lupa kepada Allah. Buktikan kepada Allah Ta'ala yang kita ni golongan yang bersyukur dengan kita menggunakan anggota badan kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu saja daripada Ustaz. Kalau ini memang panjang, cukuplah setakat malam ni. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang. Minta maaf atas ketelanjuran, kesilapan Ustaz. Saya doakan sama-sama lah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian pada malam ni. Sangat orang kata terkesan lah. Bila maksudnya bersyukur tu ada 3 peringkat. Cuma saya nak tanyalah ke Ustaz. Macam tadi macam yang tadi ada soalan tadi, orang tu dah terkena COVID tapi dia still orang kata tak insaf lagi. Adakah kita boleh katakan dia tak dapat hidayah lagi? Apa yang musibah yang ditimpa tu menyebabkan dia tak berubah ataupun masyarakat tak berubah lah? Macam mana Ustaz? Okay, baik. Kita bab hidayah, Allah Ta'ala ada beritahu satu ayat dalam Quran. Ayat ini Allah Ta'ala motivasikan Nabi SAW. Pada waktu itu, pada fasa tersebut, Nabi beri dakwah tak ramai orang terkesan dengan Islam. Jadi Allah Ta'ala turunkan wahyu yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada manusia, yang sesungguhnya Allah Ta'ala yang akan memilih manusia siapa yang dapat hidayah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melihat konsep hidayah, kita tidak boleh untuk judge orang tu tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala pilih aku ni special daripada orang sebelah. Tidak boleh. Sebenarnya hidayah itu datang daripada diri kita sendiri. Orang nak dapat hidayah, dia kena ada usaha dahulu untuk kembali kepada Allah. Baru dia dapat hidayah. Nak tunggu ada naik, tidak ada. Tidak ada. Jadi hidayah, konsep hidayah, mana-mana orang yang sudah terlanjur, sudah orang kata melakukan kemaksiatan, kalau kita melihat orang itu tak berubah ke jalan Allah, kita boleh tahu orang itu tidak mahu kembali kepada Allah. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala telah mengabaikan mereka daripada hidayah Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, kita nak cari hidayah Allah, Allah Ta'ala sebut, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fafiru ilallah. Berlumba-lumbalah mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, nak cari hidayah Allah, yang pertama, taubatlah sebenar-benar taubat. Taubat dan sebenar-benar taubat. Yang kedua, Ustaz boleh kongsi jalan kata ulama, hampiri dengan orang-orang yang soleh. Kawan kita ni kena cari kawan-kawan yang ada kumpulan yang boleh mengingati kita tentang Islam. Contoh Siti, kaki awak tu aurat. Tutup pakai stocking kalau keluar. Cari golongan-golongan macam ni, barulah terkesan hati kita untuk rapat dengan Islam. Selagi mana kita tidak menggerakkan tapak kaki kita untuk kembali kepada Allah, selagi itulah Allah Ta'ala tempatkan kita dalam golongan yang sesat. Wala'iyadzubillah. Oh, dengan erti kata, bukanlah maksudnya dia tak dapat hidayah tu. Sebenarnya hidayah tu ada, cuma kita perlu mencarinya. Kan, kita kena ada usaha untuk mencarinya. Oh, okey. Jadi fahamlah maksudnya konsep tu sebenarnya kita fahamlah kan, sebab sekarang ni pun mudah nak belajar pun boleh online, mengaji online, dapat apa dengar ceramah tak perlu pergi masjid ke kan. Sekarang pun ada recording, boleh tengok kat YouTube semua. Lepas tu ada macam Ustaz cakap, mendampingi orang-orang yang soleh. Maksudnya kita buat, maksudnya kalau ada orang soleh ni, kita join group dia.
kan, untuk dapat orang kata dapat sedikit-sikit lah apa yang orang salah. Biasanya kalau grup-grup macam ni dia akan share lah kisah-kisah hadis ke, satu hari satu hadis ke, supaya kita sentiasa ingat lah kepada Allah tu. Okay. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada yang join pada malam ni. Okay. Yang penting kita istiqomah lah. Nak buat satu benda ni tak mudah kan. Pada awalnya mungkin kita semangat macam ni lah, baca Al-Quran semangat setiap juzuk. Dia makin lama macam tak apalah kot, hari ni aku skip dululah. Dia akan ada timbul tu kan. Jadi pentingnya adanya kumpulan seperti ini membantu kita. Kita boleh tengok, orang ni dah habis dah juzuk ni. Aku tak habis lagi. Kan? Mungkin itu salah satu cara lah kan kita boleh buat untuk teruskan perjuangan kita supaya mendapat redha daripada Allah SWT. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Baik, jaga diri dan elok semua ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.